Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 17, baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaitu doa iftitah yang sunat dibaca kemudian daripada takbiratul ihram. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yaitu doa iftitah yang sunat dibaca kemudian dari takbiratul ihram. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saya baca mengikut baris. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. Itu baris dia lah. Kita bacanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira itu lebih aula, lebih afdal daripada kita baca Allahu akbaru kabira. Jadi barisnya akbarulah menjadi khabar, diropok dengan dhammah tu betul dah, tetap dah. Kemudian pula kita tidak wakaf, kita wakaf pada kabira, kita wakaf. Adapun kita takbiratul ihram memang kita wakaf Allahu akbar. Jadi mari ra bagi mati bagi kita wakaf. Sekarang ni kita baca doa iftitah. Jadi Allahu akbaru tu dak wakaf tu wasal, sambung. Wakaf pada kabira. Jadi kalau kiasanya ra tu kena baca bagi depan lah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tapi walaupun baris itu bagi depan ra, Allahu akbaru kabira, kalau kita nak baca Allahu akbaru kabira, bacalah. Tetapi yang afdal laginya kita baca dengan jazam ra. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu lebih afdal. Jangan nak kata salah lah pula baca dengan Allah akbar kabira. Makna nak baca dengan Allahu akbaru kabira boleh, memang ra tu bagi depan.
Tapi lebih aula kita baca dengan Allahu Akbar kabira. Sebagaimana mana-mana negeri di tempat kita ni diajar daripada budak-budak lagi baca doa iftitah memang dengan Allahu Akbar kabira. Kalau setakat yang saya dimaklumkan lah, sebab saya pernah tengok dalam FB, yang ikut FB itu daripada Tengah Kelantan, daripada Kedah, Sarawak, di komennya tempat kami pun orang tua kami ajar kami Allahu Akbar kabira. Orang tua dulu tak kerti bagi, tak kerti ilmu nahu, bukan orang tua dulu tahu lebih dari kita laginya. Memanglah roh tu bagi depan, tapi kena baca-baca Allahu Akbar kabira. Diambil daripada at-takbir jazmun. At-takbir jazmun ni sama ada hadis ke, perkataan ulama ke, ulama tidak sepakat. Jadi at-takbir jazmun, takbir kena jazam. Asal jazam ni kena putuh lah. Allah maha besar, kena jazam, kena putuh. Jangan duk lolek-lolek lah. Kemudian kalau dalam ilmu nahu pula, bila sebut kata jazam, pembicaraan baris di hujung. Nahu ni pembicaraan baris di hujung. Jadi antara alamat jazam adalah sukun bagi mati. Maka at-takbir jazmun, takbir kena mati ra. Ini pada setengah ulama lah. Jadi walaupun ra tu bagi depan, dah baca dengan jazam kena mati ra. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu lebih afdal. Jadi orang tua kita ajar mana-mana negeri di tempat kita ni, itu afdal. Mari orang kemudian ditengok pada baris semata-mata, roh bagi depan, dia menyalahkan. Baca dengan Allahu Akbar kabira salah. Sampai mereka ada mengajar, dia kata boleh batas sembahyang tu, berubah makna. Berubah makna benar dia kata. Allah kata. Dan memang ada buku tulis benar, satu peringatan. So baca dengan Allahu Akbaru kabira. Jangan baca Allah Akbar kabira. Tak betul gitu. Tak sudah pandai-pandai lah. Orang tu kita ajar dulu syomeh dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia mai kata salah gak orang tua hok duk baca Allahu Akbar kabira daripada budak. Nak betul balik, nak ikut macam dia kata betul tu, Allahu Akbar tu salah, nak baca Allah Akbaru kabira baru tu payah pula nak betul mulut orang tuanya. Padahal Allahu Akbaru kabira pun boleh baca. Allah Akbar kabira lebih afdal. Dia gitu. Jadi nak menyalahkan pula. Jadi maknanya mana-mana tempat di negara kita orang tu aja Allahu Akbar kabira tu comel dah. Betullah kita nak menyalahkan orang dulu-dulu ni, kena cermat. Kita orang kemudian nak menyalahkan orang dulu-dulu. Siapa orang dulu? Siapa kita? Orang dulu-dulu ni pula mengaji lama mana? Ngaji puluh-puluh tahun. Orang duk Mekah apa semua ngaji puluh-puluh tahun. Ngaji puluh-puluh tahun pula ngaji di Masjidil Haram. Macam almarhum Tugu saya Babun Najibuddin Kerandang, keluar pagi balik tengah malam, belajar dalam Masjidil Haram, iktikaf dalam belajar dalam Masjidil Haram. Orang kita ni pergi Masjidil Haram lama mana sangat. Ni pagi ke malam, lapo minum air zam-zam, lapo ada orang infak buah kurma. Bukan ada belanja sangat, tapi memang tak ada masalah lah. Lapo minum air zam-zam, hilang lapo tu. Tapi biasanya adalah orang sabi, orang infak buah kurma, makanlah orang sabi tu balik malam. Jadi orang dulu tu belajar lama-lama, ajar kepada anak-anak murid Allahu Akbar kabira. Kita belajar ceh, kemudian kita nak kata salah pun baca Allah Akbar kabira. Faham tak? Belajar ceh, belajar sekejap tu nah. Belajar ceh, mari jadi ustaz, salah baca dengan Allah Akbar kabira. Belajar ceh je. Ada ni orang dulu ilmu penuh barakah. Dah belajar dulu macam mana makan dulu, macam mana masa belajar.
Jadi mana hak selama doklah dulu memanglah kita tak reti. Cuma itulah selama-lamanya kita duduk belajar. Mana-mana tu guru pun Allahu Akbar kabira. Ya, mana-mana tu guru sama. Kemudian barulah terdengar salah tu. Ra tu bagi depan. Kena baca Allahu Akbaru kabira. Ditekan pula situnya. Jadi goh lah dianya. Hebatlah dianya. Sebab dia seorang je tahu ilmu nahu. Orang tua-tua kita dulu ni tak kerti ilmu nahu. Padahal baris tebeng tu. Ra bagi depan. Betul lah baris ra bagi depan. Tapi afdal baca dengan Allahu Akbar kabira. Kalau nak baca dengan Allahu Akbaru kabira, bacalah nak baca pun. Dan cuma afdal baca dengan Allahu Akbar kabira. Itu yang diajar di tubuh saya almarhum Baba Najmuddin Kerandang. Hak sebelum tu hanya kita baca gitu jelah. Tak ada diperjelaskan. Bahkan bukan hanya kita bicara sekarang ketika membaca doa iftitah. Bahkan kita azan. Kan dua takbir kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir yang pertama wasal sambung dengan takbir yang kedua. Takbir yang pertama kan kebang mana? Azan mana? Allahu Akbar. Wakah. Tak kenapa? Allahu Akbar. Ada lah kita wasal kan. Jadi bila wasal takbir yang pertama tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kedua tu wakah dah. Jadi takbir pertama tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun afdal kita baca dengan bagi mati juga takbir yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jarang. Tu bila bunyi gitu kan, ada tak kita bunyi bila gitu? Ada juga tapi jarang. Kalau kita jumpanya tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar nah. Tapi ajin juga bunyi tu bila di bang buku speaker Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mati ra walaupun dia wasal sambung antara takbir pertama dengan takbir yang kedua. Walaupun jarang tapi pernah dengar. Itu pun samalah. Kalau nak lebih comel mati ra. Hak takbir pertama walaupun wasal sambung dengan takbir yang kedua. Sama juga kita takbir raya. Sama juga dengan kita takbir raya. Habis raya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 3 kali takbir kan, 3 kali tu kan? Yang pertama, yang kedua wasah, yang ketiga wakah lah. Jadi yang pertama, yang kedua wasah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga wakah. Itu mati ra lah sebab kita wakah. Jadi kalau kita sampai raya dengan ra bagi depan, okey je. Tapi kalau kita nak jazamkan ra lagi baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga kita bunyi. Ke mana? Hari raya tu kan. Kan takbir raya tu kan dia tukar kan. Mu takbir dulu, lepas tu tukar. Hak mengepalai tu lah. Jadi ada hak mengepalainya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengepalainya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada 2 persen. Hak mengepalai ni pun hak tu comel lagi. Siapa di wahdah tu go bunyi macam-macam. Taklah setakat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey lagi. Siapa dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa dia lah hak wahdah. Wahdah tu nah. Hak tu go. Kalau hak mengapala itu tu imam tu bila comel. Adalah orang tua ni hari pagi raya nak main spekar juga sekali. Pernah tak pegang spekar? Tak je nak lihat spekar? Spekar dia tu bila ke tapi raya ke tak pernah? Tu kadang-kadang tua-tua ni giang juga dah. Giang panggil. Giang nak pegang tu jugalah pegang siapa di wahdah. Tengok aku tengok Allah kata warna orang tua ni berat sangat. Allahu akbar Allah tu okeylah. Siapa di wahdah tu dia jadi nampaklah tak reti. Jadi takbir air pun samalah. Kalau kita nak takbir dengan Allahu akbar okey je. Tapi kalau kita nak Allahu akbar takbir yang pertama, yang kedua dia wasal, dia sambung. Jadi sepatutnya ra tu kena hiduplah bagi asal dia. Dah tak tetap afdal jazamkan ra walaupun wasal sekalipun sebagaimana doa iftitah ni. Walaupun wasal sambung tapi afdal dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang mana saya tekan perkara ni dalam komen-komen FB tu lega. Lega ustaz sebab sebelum ni ada orang yang menyalahkan. Tapi yang menyalahkan ni kemudian ni dah dulu tak ada. Kemudian dah ni. Dia menyalahkan bila mati ra sebab ra memang bagi depan. Allahu akbaru kabira. Tu memang asal dia gitu. Tapi dia aula boleh Allah akbaru kabira. Tapi aula mati ra. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu daripada beberapa bacaan doa iftitah. Dia dalam setengah kitab doa iftitah ni dia akan mulai dengan wajjahtu wajhiya lillazi. Ada ni dalam kitab Hidayatul Sibyan disebut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. So kita tak dah kita wajjahtu wajhiya lillazi. Bukan semua kitab datangkan Allah akbar kabira ni. Dia sebenarnya bacaan doa iftitah ni banyak bacaan dia, banyak sirah dia. Bukan satu riwayat hadis. Doa iftitah ni. Doa iftitah yang dibaca wajjahtu wajhiya lillazi itu riwayat Imam Muslim. Doa iftitah riwayat Imam Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atal masyriq wal maghrib. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abra minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya kama yughsalu thawbul bil ma'i wal salji wal barat. Itu doa iftitah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dia banyak riwayat hadis Nabi hak berkaitan dengan doa iftitah. Dia panggil doa ni. Kalau doa tadi dah barulah betul dengan panggil doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta baina
masyriqi wal maghrib. Ya Allah, engkau jauhi daripada aku dan daripada dosa aku sebagaimana engkau jauhi antara barat dan timur, antara timur dan barat. Antara timur dan barat, antara timur dan barat lah, antara timur dan barat. Tu baru doa. Ni ni wajjahtu wajha lillazi, itu ikrar, pengakuan. Tapi nak ceritanya dia banyak bacaan doa iftitah. Cuma hak doa iftitah wajjahtu wajha lillazi riwayat Imam Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Tapi ulama berpandangan banyak-banyak dak iftitah kita boleh pilih mana-mana, tapi yang lebih afdalnya adalah wajjahtu wajhiya lillazi. Sebab apa? Sebab wajjahtu wajhiya lillazi ni hadis riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa wajjahtu wajhiya lillazi lebih afdal? Sebab ianya nak menyamai ayat Al-Quran, perkataan Nabi Ibrahim AS. Tetapi dalam ayat Al-Quran dimulai dengan inni wajjahtu. Dia ada ini depan. Doa iftitah Nabi baca, riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, riwayat Imam Muslim ni, kita ada ini. Dia bermula dengan wajjahtu wajha lillazi. Adapun dalam ayat Al-Quran inni wajjahtu. Kemudian dalam hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni wa ana minal muslimin. Dalam ayat Al-Quran wa ana awwalul muslimin. Itu beza dia. Di awalnya dalam Quran inni wajjahtu, di hujungnya wa ana awalul muslimin. Dia itu beza dia. Tapi doa iftitah riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, dia hampir menyamai dengan ayat Quran, maka ni lebih afdal. Adapun Allahu akbar kabira ni hadis riwayat lain. Dalam sahih kitab tak datang hadis ni. Tak datang Allah akbar kabira. Hak datang ke Allah akbar kabira, contoh dalam kitab begitu tulak ada datang. Dia datang dah kitab apa lagi Allah akbar kabira ni bukan semua kitab. Tapi dalam yang kita ni didatangkan dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu riwayat. Wajjahtu wajha lillazi, itu hadis riwayat lain. Batu sekarang ni tutup imam sekarang, dia selepas takbir ihram tu cepat dia baca Fatihah. Kenapa doa iftitah dipendek? Dia ambil wajjahtu wajha lillazi. Dia baca Allah akbar kabira. Dia tak baca. Atau dipendek. Maka sekarang kita makmum tak apalah, kita seorang tak apalah. Kalau kita tu imam ni dia bacaan sunat tu dia tak boleh nak panjang. Tak ada ni. Dia kena sederhana. Macam mana doa iftitah ni? Boleh baca, tu imam boleh baca tak dua hadis. Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, satu hadis yang lain. Wajah tu satu hadis lain. Boleh tak tu imam nak kapuh dua hadis untuk baca doa iftitah? Sebab tu imam dia nak cepat, bukan nak cepat lah, nak sederhana, jangan panjang sangat. Memang ada setengah pandangan dia tak memudahkan, dia kan ambil satu je, ambil Allah akbar kabira sampai ke wasila, ataupun ambil wajah tu wajah sampai ke ana minal muslimin. Tapi setengah pandangan tak apa, Allah akbar kabira pun kalau tambah pun tak panjang mana pun. Sebab tu banyak orang kita tu imam lama-lama kita, dia akan baca Allah akbar kabira, boleh dibaca wajah tu wajah lillazi. Ada gitu. Sebenarnya tak ada dua hadis.
Dia amalan-amalan waktu ajar kita ni gitulah. Kita tak tahu hadis, tapi macam ni dua hadis dia ajar kita dalam titah Allah akbar kabira sambung dengan wajjahtu wajhil ladzi. Macam mana dengar tua kita ajar kita doa sebelum salam? Ingat tak waktu ajar kita doa sebelum salam? Masa tu tak reti apa lagi, cuma tahu baca je. Tahu baca tu pun kerana macam ngapa dia sebenarnya. Waktu kita ajar doa sebelum salam, orang ajar ni sampai ke Hamidum Majid, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sambin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Mana? Orang ke Ayub. Oh tu dah ajar gitu. Doa sebelum salat ajar tau. Tak ajar. Mana kita nak berpan tu? Tak ajar kau. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrar. Tak ada tu. Tak ada. Dah saya bukan saya ni budak-budak ni. Budak-budak. Sekarang pun saya tak apa amal mana. Saya biasa bacanya, amal untuk saya baca Rabbana zalamna anfusana je sebelum salam. Tapi hak ni oleh kerana ingat masa budak-budak dia tak hilang. Tak hilang. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu apa semua tu. Baca betul ke bimbo tu. Mana situ tu 3 hadis situ tu. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu hadis lain. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri hadis lain. Ya muqallibal qulub hadis lain. Tapi waktu ajar 3 dia ajar. Doa sebelum salam. Cuma antara 3 tu kalau nak pilih, afdal pilih Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu lebih afdal. Tapi 3 hadis nak cerita situ. Jadi sama waktu ajar kita ni. Allah akbar kabira sekali, kabira kemudian baca wajjahtu wajhil ladzi. 2 hadis ajar kita. Kenapa ambil Allah akbar kabira tu? Sebab ia nak kuat balik. Allahu akbar. Ada takbir ihram. Allahu akbar kabira. Nak ulang balik. Nak kuat balik. Tapi tu doa iftitah. Habis sampai ke wa asila, ambil pula doa iftitah Sayyidina Ali. Wajjahtu wajhiya lillazi. Ni tu kita ajar kita comel. Soalnya gitulah soalnya Allahu akbar. Dia pun Allahu akbar kabira. Mana ni? Timbul pula mari mana tak tahulah. Dia tak boleh baca Allah akbar kabira. Dia kena ambil kabirang saja. Kabirang saja sebab Allahu akbar kata dah sini. Masa takbir ihram. Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Dia baca gitu. Dia kata kalau Allah akbar kabiran pula ulang takbir 2 kali. Tak betul semayang, kau tak sah semayang takbir 2 kali. Hari ni baru dengar. Dengar dah. Dengar dah tu suka. Tu kata suka macam je dengar dah. Sekarang ni takbir. Betul ihram rukun tu lah. Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Jangan Allahu akbar kabira. Ulang takbir kali kedua dia kata. Kata reka sungguhlah. Tak ada kena mengena dua tunya. Allahu akbar rukun takbir. Allahu akbar kabira doa iftitah. Sambung tak sambung. Kita ambil hak kalam mana gitu. Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Jangan Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ulang takbir 2 kali dia kata. Adalah. Dia reka benda baru tu baru jadi gempok tu. Ada buat gitu? Bunyi dia buat gitu? Banyak kali mana? Berapa kuat suara korang dia baca? Tak sebelah dia. Lepas tu tanya. Tak kamu tanya ke takut dia berhujah kan tak nak jawab ke? Memanglah kena gitu. Allah Akbar dah tadi kan. Kabirang sudah lah. Ada jawab pula jadi. Allahu Akbar lain. Itu takbir ihram. Allahu Akbar kabira lain. Itu sunat hay'ah doa iftitah. Satu hal. Tapi kecuhnya Allahu Akbaru kabira itulah okey je. Allahu Akbaru kabira boleh je. Tapi kecuhnya Allahu Akbar kabira dikata salah. Tu kecuh. Jangan mudah-mudah nak tolak amalan orang kita lama-lama tu. Ambilan mereka tu lebih daripada kita. Mereka ngaji lebih lama daripada kita, lebih barakah daripada kita lagi ni. Jadi doa iftitah ni dia banyak bacaan. Jadi doa iftitah ni kalau tinggal hukumnya makruh. Cerita ni semai sunat lah ni, sama terus semai fardu. Hak tak ada dalam iftitah macam sebut mengulpahnya, solat jenazah je tak ada dalam iftitahnya. Sebab dia dibina atas takhfif, atas peringan nak cepat. Ada ni. Ada pun semai-semai yang lain, semai sunat sendiri. Kalau tidak baca dalam iftitah, hukumnya adalah makruh. Kita ni apabila kata baca doa iftitah, Allah jadi panjang lah. Panjang mana? Allah Akbar kabira sampai ke wa ana minal muslimin. Tu 2 hadis. Kalau malas sangat, ambil sudahlah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada? Lepas tu baca Fatihah. Dia cakap baca nota pendek. Tak apalah dia kata baca nota pendek pun. Dah pendek dah tu, satu hadis dah situnya. Kerak wajah tu hadis lain. Tak ada kerak-keraknya, hadis lain. Dia kalau orang mazhab Hanafi Hambali, dia banyak baca doa riwayat daripada Aisyah anha. Wajah tu wajah lazini riwayat bersana Ali karamallahu wajhah. Orang Hanafi Hambali dia banyak baca doa iftitah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mana Aisyah radhiyallahu menyebut oleh nabinya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Itu ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Dan kitab Hidayatus Salikin, doa iftitah yang kita baca ni ada. Dan ada doa iftitah dibaca dalam mazhab orang mazhab Hanafi Hambali lah. Dia banyak baca subhanakallahumma wa bihamdik wa ta'ala jadduk wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Itu tu baca Fatihah. Tu orang mazhab Hanafi Hambali banyak baca. Tapi tu payahlah kitanya nak kenapa pula. Hak mudahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Barulah baca Fatihah. Learning gitu saya perasan. Tok imam tarawih pun selepas takbir ihram tu tidak segera auzubillah. Maknanya dia baca kat dalam titah pendek. Kalau zaman dulu kok mai tarawih kan, Allahu Akbar bismillah, lalu dah tok imam dulu kejar terik. Kejar terik bang weh.
Ha. Oh, tu lain. Kalau kita takbiratul ihram, kita tidak boleh nak jangka Fatihah yang kita baca tu sempat sudah sebelum imam rakaat, kita tidak disunatkan baca doa iftitah dan tidak disunatkan baca a'udzubillah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah lalu. Bukan dak iftitah tak sunat baca, a'udzubillah pun tak sunat baca. Takut jadi masbuk. Jadi masbuk rohok kita, susah kita. Dia masbuk ni imam rokok segera kan, tapi masbuk yang tidak membaca bacaan sunat sebelum membaca Fatihah. Mana bacaan sunat baca Fatihah? Satu dalam iftitah, satunya a'udzubillah. Kita bacalah a'udzubillah saja, tak disunatkan. A'udzubillah, kita takbiratul ihram, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, imam rakaat. Kita jelas masbuk. Kita baca ar-rahmanir-rahim. Boleh tak rakaat segera? Tak boleh. Kena tambah sikit nak ganti a'udzubillah tu. Kita bertambahlah ar-rahmanir-rahim. Kita tambah dulu sebelum imam rakaat dah ni. Wajib tambah Kita bertambah ar-rahmanir-rahim. Boleh sama tak dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh sama tak? Tak boleh lagi. Tambah pula lagi. Ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Boleh tak sama dengan a'udzubillah? Sama tak? Baru boleh rakaat. Sebab kita baca sunat dulu sebelum baca Fatihah. Bayangkan kalau kita Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam pun Allahu akbar rakaat. Jadi masbuk. Kita kena ganti ayat Fatihah biar sama dengan hak tadi. Doa kita dengan auzubillah. Banyak berapa ayat nak baca? 3 ayat. Imam iktidal dah lah. Dah kita lambat rakaat. Imam iktidal saja rakaat kita sudah tidak dikira. Kita pun wajib iktidal ikut imam. Kena tambah lepas imam beri salam. Sebab tu kalau kita masuk semayang, kita tak boleh nak jangka Fatihah kita tu boleh selesai baca sebelum rakaat. Tidak disunatkan baca dalam iftitah dan tidak disunatkan baca auzubillah. Tapi kita ni a'udzubillah ni dia jadi Fatihah juga. Kita ni Fatihah ni bukan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam iftitah tak apalah kita nak baca. A'udzubillah kita rasa macam tu Fatihah. Allahu akbar, a'udzubillah juga kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mampu rakaat. Tak boleh kok segera kita. Kena tambah ihdinas siratal mustaqim. Kena tambah biar sama dengan auzubillah. Apa boleh rakaat? Tak dia tak apalah dalam titah tertinggal. Auzubillah tu. Kita ni kalau dah pasang baca tu gok, dia pakai baca je. Tak kira dah keadaan macam mana pun. Lain kalau Tik Mam baca kuat. Tik Mam baca kuat ni kita tahu, oh Tik Mam baca lam yakuni contohnya. Baca surah lam yakuni. Lama tak dengar Tik Mam baca lam yakuni. Surah Bayyinah tu lah. Apa Tik Mam dak baca lam yakuni? Dia takut tukar dia tau. Dia takut dak keluar, tak jumpa jalan keluar ke mana. Dah sungguh. Iqra pun Tik Mam dak baca lah ni. Iqra pun sama juga tu. Dia tak apa berani nak baca. Jadi pendek ataupun jadi berpusing-pusing. Tak keluar-keluar. Jangan cakap sedap. Kuliah pun jadi pendek. Kuliah. Aku dinu kuliah ding dah. Kau tu orang dia pendek ada tu. Dia. Dah. Kuliah jangan. Tapi lam yakuni dengan Iqra tu imam sekarang ni. Jangan baca. Jangan baca lam yakuni. Ada ni. Ni. Tak bukan kalau kita baca tu, masa baca tu kita kena jaga. Kena jaga kalau tidak kok. Hak jenis
hok jenis pendek, hok jenis panjang, hok jenis masuk surah lain, keluar surah lain pun ada juga. Masuk wating, keluar wal asri. Mana? Masuk wating, keluar wal asri. Tu. Ada nak kata mana? Ditukar tengah tu. Kalau lah tak mau baca surah panjang lah kita kata. Panjang kita baca dah cerita pendek. Kita baca auzubillah. Tak apa, sebab apa? Lambat lagi rokok. Jadi mana kalau kita situasi seumpama tu, kita rasa tak mau lambat lagi rokok, sunat baca perintah dulu. Pendek lah, tak apalah kata pendek pun. Baca auzubillah baru baca Fatihah. Sebab apa? Sebab tak ganggu Fatihah kita. Tapi kalau kita masuk semayang Zuhasa contohnya, mana ada tahu tak imam baca tengah baca apa? Baca perlahan. Jadi kalau kita masuk dalam semayang ketika imam berdiri, yang kita tak nak jangka Fatihah kita baca nanti sudah dak iftitah pun sunat tinggal, auzubillah pun sunat tinggal. Asalnya tinggal iftitah hukumnya makruh, tinggal auzubillah hukumnya makruh, tinggal iftitah hukumnya makruh, tinggal auzubillah pun hukumnya makruh. Tapi ada ketika memang sunat tinggal. Ada ni. Terus kepada Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Jadi kita baca suka-sukanya hak doa iftitah pendek ni lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ataupun kalau nak hafal tu bolehlah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha tu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ada nak kita idatus salikin. Ataupun nak bercerita juga alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nanti tahu tu. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Biasa dengar bacaan tu. Atau nanti tahu Allah, ya. Itu pun Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu pun auzubillah. Dah betul. Tapi nak kena hafal itulah mudah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca Fatihah. Auzubillah jangan tinggal. Kalau kita bismillah baca Fatihah. Kecek lagi tu. Tu kecek. Kecek lagi ni alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek lagi rasanya. Nak jawab pendek lagi tu. Tapi kenapa itulah kalau akbar kabira tu tak apa dah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu je. Dah yang mana. Dah biasa dengar dah kan orang baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lepas tu barulah kita tu kepada auzubillah baca Fatihah. Maknanya juga iftitah ni bukan satu bacaan. Tapi yang paling afdalnya wajjahtu wajhiya lilladzi. Itu yang paling afdal. Doa iftitah. Ada ni. Nak baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya pun boleh baca. Itu hadis wa Imam Bukhari Muslim tu. Hadis muttafaqun alaih. Bacaan doa iftitah ikut tu. Tapi kita ni dua hadis ni. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Aku hadap diri aku lilladzi fataras samawati ar, bagi Tuhan yang mencipta langit-langit dan bumi. As-samawat, langit-langit. Sebab apa dia katakan langit-langit? Sebab langit ada 7 lapis. Wal ar, kenapa dia katakan 8 mufrad? Sebab bumi pun 7 lapis juga. Sebab lapisan bumi 7 lapis ni dia dekat-dekat. Jadi seumpama satu lapisan. Adapun 7 lapisan langit itu dia jauh. Lepas tu as-samawat, itu dengan jamak. Dan langit-langit, mana 7 lapisan langit dan bumi. Hanifan muslimah. Hanifan apa? Cenderung
daripada serat agama kepada agama yang sebenar, hanif, musliman, hal keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musliman, muslim, orang Islam. Apa makna orang Islam? Orang yang serah diri kepada Allah. Apa makna serah diri? Allah kata, Allah hukumkan wajib, wajib. Allah hukumkan haram, haram. Itu orang Islam. Jangan petikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meletakkan hukum wajib. Wajib apa? Allah meletakkan hukum haram. Haram apa? Contohnya haram berzina. Haram apa berzina? Suka sama suka, bukan rogo. Mana apa? Itu bukan orang Islam, sebab dia tidak serah diri. Hukum kata begitu, begitulah. Itu orang Islam, orang yang serah diri, orang yang tidak ada pilihan. Allah meletakkan apa-apa hukum, itulah yang kita kena terima sebagai orang Islam, orang yang serah diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku dan ibadah aku dan hidup aku dan mati aku kerana Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Mana? Ni mulut kita ni. Sebenarnya kita realitinya macam mana? Hidup mati kita kerana Allah ke kerana apa? Ni kita duduk baca ni. Semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Macam mana hidup mati kita? Kerana Allah ke kerana dunia? Semayang kerana Allah lah. Nusuk ibadah kerana Allah lah. Hidup mati. Semayang aku, wa nusuki dan ibadah aku, wa mahyaya hidup aku, wa mamati dan mati aku lillahi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian, wabizalika, dan demikian dengan tiada menyekutukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, umirtu, diperintah akan aku, wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu pada zat, tiada sekutu pada sifat, tiada sekutu pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada zat, tidak mensyirikkan Allah pada sifat, dan tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa makna mensyirikkan Allah pada perbuatan? Ngaji molek sifat 20, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ngaji molek. Kita dahulu di awal kita ada tu sibiang ni panjang. Kita bicara wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Keluar dua makna belaka tu. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Dua makna. Apakah makna mensyirikkan Allah pada perbuatan? Hak keluar dua makna. Kalau mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bizalika, dan dengan tidak mensyirikkan Allah ni lah diperintah akan aku, wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Ada riwayat hadis Nabi baca dengan wa ana awalul muslimin. Ada Nabi baca dengan wa ana awalul muslimin. Kita nak baca boleh, tapi tak payahlah. Nabi baca wa ana awalul muslimin, aku ni awal-awal Islam. Hak dalam Quran tu Nabi Ibrahim. Wa ana awalul muslimin, hak Nabi kita, sebab Nabi kita hak permulaan di dalam ummah Nabi. Kalau kita nak baca wa ana awalul muslimin, jangan maksud, jangan ambil maksud dia akulah yang pertama-tama Islam. Lepas tu sebelum kita, mak ayah kita, tok nenek kita macam mana? Kalau kita baca dengan wa ana awalul muslimin, aku
yang pertama Islam ni bukan ambil mana, hanya baca semata-mata turut Nabi SAW pernah baca dengan wa ana ul muslimin. Kemudian iftitah ni jelas. Mula-mulanya wajjahtu wajhal ladzi, aku hadap diri aku. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semayang aku, ibadat aku. Mana apa tu? Kita ahli sunnah wajib berpegang kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Sebab apa? Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Tengok tu, aku belaka tu kan. Maka wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Jangan duk mu Tuhan. Tu akidah Jabariyah gitu. Mana ni? Mana apa? Aku hadap diri aku, semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku. Wa ana minal muslimin, dan aku tu daripada orang Islam. Mana apa? Wajib berpegang. Kita hamba ada pilihan, ada perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba ni tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bacaan doa iftitah yang disunatkan dibaca selepas daripada takbiratul ihram. Faslun, bermula syarat qiyam, iaitu syarat qiyam, syarat berdiri, membetul akan tulang belakangnya. Selesai bicara bab syarat niat, bicara bab syarat takbir. Sekarang ni pergi kepada syarat qiyam, kemudian akan pergi kepada syarat membaca Fatihah, syarat rokok, syarat i'tidal, syarat sujud. Dia bicara satu-satu. Dia kita Hidayatus Sibyan, setakat niat, takbir, berdiri, tu bilang. Ni kena bicara syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Kita bicara qiyam nanti, dia akan pergi pada bicara orang uzur, lemah daripada berdiri. Lemah dia berdiri tu situasinya macam mana, kena faham molek. Sebab apa? Sebab lemah dia berdiri ni situasi kehidupan. Kuasa macam mana, lemah macam mana, itu situasi kehidupan. Kita kena tahu lemah tu macam mana, berdiri, and then kuasa tu macam, lemah tu macam mana. Jadi macam mana orang yang mari tu berjalan, siapa di masjid ambil kursi dia duduk, tak ada mari berjalan, lepas tu duduk atas kursi pula. Macam mana situasi seumpama, nak tengok dia mari turun kereta berjalan, siapa masuk sah dia pun berkursi, duduk atas kursi. Orang pun muskil, mari boleh berjalan, kenapa semai duduk? Macam mana situasi seumpama tu? Kena faham molek lah. Kita tengok, kita tak boleh menghukum cepat-cepat, kita kena faham di situasi macam mana. Boleh berlaku tak seumpama tu, mari berjalan, siapa masuk semai duduk atas kursi, boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Situasi mana? Sebab dia masing-masing yang merasai kuasa ataupun lemah. Kita tak boleh nak menghukum. Tu gagah tu. Gagah ke tak gagah ke, orang tahu ke? Dia sendirilah yang tahu dia kuasa ke, gagah, ataupun dia lemah ke, atas dia. Tapi kena buat dengan ilmu lah. Sebab kalau duduk atas kursi, dalam keadaan dia masih lagi kuasa berdiri, tak sah sembahyang. Sebab berdiri adalah rukun sembahyang bagi orang yang kuasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.